A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh dengar, Coach. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Tanpa kita membuang masa, kita buka majlis ilmu kita dengan bacaan Al-Fatihah. Umul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk kuliah online kita yang seterusnya. Okay, tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua peserta, terutama ahli panel kita, Ustaz Sinar, juga alhamdulillah sudah masuk ke dalam Google Meet Room. Okay, so insyaAllah hari ini kita akan membincangkan lebih kurang dua topik, di mana topik yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz Sinar tentang memahami ruqyah. Okay, dan insyaAllah sesi kedua ini bergantung kepada pembentangan sesi pertama. Dimaklumkan kepada saya, Ustaz Sinar mungkin ada beberapa perkongsian pengalaman untuk program ruqyah yang baru berlangsung 2 hari semalam. Okay, so insyaAllah jika masih ada ruang masa, saya akan masuk untuk slot kedua, iaitu pembincangan tentang rumah berhantu. Namun andai kata tak cukup masa, Ustaz Sinar akan meneruskan sesi. Saya hanya akan ambil bahagian soal jawab saja. Okay, insyaAllah tanpa saya membuang masa, dengan segala hormatnya saya menyerahkan majlis kepada ahli panel Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah. Terima kasih, Coach. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana kita dipertemukan lagi pada malam ini untuk menghadiri majlis ilmu. Okay, saya akan buka slot sebelum kita meneruskan kuliah kita. Buka slide. Pada malam ini saya akan menyampaikan slot kuliah saya yang berjudul Memahami Ruqyah Syariah. Tajuk pendek, ringkas, tetapi kalau kita tidak kawal sempadan perbincangan, dia menjadi sangat panjang. Dia boleh menjadi sebuah buku yang setebal 100 atau 200 muka surat. Jadi malam ini kita akan bataskan perbincangan, ada perkara-perkara asas yang sebenarnya telah disampaikan dahulu tapi sekarang disampaikan semula untuk tujuan mendalami lagi pemahaman agar kita tidak tersilap paham, agar kita boleh buat penilaian sendiri. Sepatutnya apabila kita sudah belajar ilmu ruqyah ni, kita boleh menilai sendiri tanpa bertanya kepada orang. Kecuali perkara-perkara yang jarang kedengaran, jarang kelihatan, jarang dibincangkan, mungkin kita perlu bertanya kepada orang yang lebih tahu. Oke, saya teruskan. Oke, berkenan pendahuluan. Pada malam ini, kuliah kita adalah kita cuba memahami beberapa konsep dan istilah berkaitan ruqyah syariah.
perkara-perkara asas, tetapi ramai lagi yang tidak tahu atau masih lagi tidak berapa faham atau tidak pandai nak menerangkan kepada orang lain. Dah belajar ilmu ruqyah, dah faham dah. Tapi bila ada orang tanya, bila kita meruqyah sebuah keluarga, bila mereka bertanya, kita tidak dapat terangkan. Maka diharap dengan kuliah malam ini, kita dapat mendalami kefahaman ilmu ruqyah syar'iyah dan seterusnya memahami sama ada istilah pengubatan Islam itu sama atau tidak sama dengan ruqyah syar'iyah. Sebelum kita membincangkan lebih lanjut, ada beberapa istilah yang kita perlu ulang kaji agar betul-betul mantap pemahaman. Sebab kalau kita ingin membincangkan perkara-perkara yang lebih dalam, membincangkan perkara-perkara intermediate level atau advanced level, kita mesti dah tahu perkara asas. Bukan sekadar tahu, tapi faham. Kalau perkara asas pun masih belum faham, macam mana nak bincang lagi perkara yang lebih advance. Okey, kita akan ulang kaji. Kalau dah faham, anggaplah ya sebagai ulang kaji. Kalau sebelum ini silap pemahaman, harap malam ini dapatlah diperbetulkan pemahaman tersebut. Okey, ada beberapa istilah. Alhamdulillah, Puan Jaja pun hadir. Puan Jaja belum ada ketinggalan begitu banyak sebab tadi baru pendahuluan. Sekarang ni baru kita masuk kepada isi. Okey, kita sekejap time-time masa-masa kita nak menyampaikan kuliah, di sanalah muncul berbagai segala-gala iklan lah di skrin saya. Mungkin pihak peserta tidak nampak, tapi di skrin saya ni sekejap muncul, ditutup, muncul lagi benda-benda lain. Iklan-iklan. Ni kalau online ni, kita bersama internet ni, biasa begitulah. Ada muncul suatu iklan dan sebagainya. Okey, sekarang kita pergi kepada isi, memahami beberapa istilah. Yang pertama, istilah peruqyah. Peruqyah adalah orang yang merawat dengan ruqyah syar'iyah. Dalam bahasa Arab disebut roqi bagi lelaki dan roqiyah bagi perempuan. Perawat pula, istilah perawat pula adalah istilah umum. Untuk orang yang merawat dengan sama ada pengobatan Islam atau merawat dengan cara lain seperti tenaga dalam atau reiki. Pengurut, orang yang mengurut pun disebut perawat. Orang yang merawat dengan tenaga dalam pun disebut perawat. Orang yang merawat dengan azimat, memberikan azimat pun disebut perawat. Orang yang merawat dengan ruqyah syariah pun secara umum boleh disebut perawat. Cuma perawat itu tidaklah istilah yang menunjukkan bahawa seorang tu
merawat dengan perawatan selaras syariat. Perawat adalah istilah umum. Kalau orang Cina pakar memperbetulkan kedudukan tulang, secara dalam bahasa Melayu pun kita akan sebut dia perawat. Ada satu lagi istilah, yaitu pengobatan Islam juga ada masanya disebut ilaj ilahi. Pengobatan bersumberkan ketuhanan. Dan perawatnya pula disebut mu'alij. Dan istilah mu'alij ini memang ada orang di Malaysia ini menggunakan istilah mu'alij. Mereka tidak guna perkataan roki atau peruqyah. Mereka gunakan perkataan mu'alij. Mu'alij ini lebih kurang sama makna dengan perawat atau peruqyah. Dia daripada istilah rawatan ilaj ilahi, maka yang mengubat itu disebut mu'alij. Seterusnya, kita perlu pahami istilah-istilah ini sebelum kita membincangkan lebih mendalam topik-topik tertentu. Kalau kita tidak paham ini, topik yang selepas ini pun kita akan sukar paham, sebab kita akan jadi tersilap paham. Oke. Sekarang istilah yang kita perlu ketahui dan pahami ialah syariah ataupun syariat. Istilah syariah atau syariat ini mempunyai dua maksud. Pertama, ia bermaksud agama Islam. Syariat bermaksud agama Islam. Maka jika dikatakan semua nabi, sejak dari Nabi Adam sehinggalah ke Nabi Muhammad SAW, membawa syariat yang sama, maka ia bermaksud semua nabi mengajar agama yang sama, yaitu agama Islam. Nabi Musa sebenarnya mengajar agama Islam. Nabi Isa sebenarnya mengajar agama Islam. Nabi Ibrahim pun mengajar agama Islam. Cuma pada zaman-zaman mereka, istilah itu, agama itu mungkin ada berbeza sedikit. Macam penganut agama Nabi Ibrahim yang diajar oleh Nabi Ibrahim disebut Hanif. Agama Hanif, agama yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, yang membawa kepada jalan yang lurus. Tapi semua agama daripada Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad mengajar kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Islam itu bermaksud submission to Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah. Islam juga berarti kedamaian. Jadi semua agama, semua Rasul mengajarkan agama Islam, mengajarkan kita perlu menyerahkan diri kepada Allah, beribadah semata-mata kepada Allah, dan dengan agama ini kita sepatutnya akan mendapat ketenangan dan kedamaian. Cuma bila sampai ke Nabi Muhammad, bila dia ajar, dia sebagai penutup para rasul, agama yang lengkaplah agama Islam diajar pada zaman Nabi Muhammad, tidak sudah memedai seperti sebelum-sebelum ini dengan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Adam pun mengajar itu, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Nuh pun mengajar begitu, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Ibrahim pun mengajar yang sama, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Musa pun, Nabi Isa pun. Pada zaman Nabi Muhammad, betul, kita juga mengajar tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi dalam
agama yang terakhir ini lengkap, agama Islam. Untuk iman yang lengkap perlu 2 kalimah syahadah. Tidak boleh satu sahaja. Tidak boleh mengaku la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi tidak mengaku Nabi Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Orang Nasrani pun mengatakan mereka percaya Allah. Orang Yahudi pun mengatakan mereka percaya Allah. Dan orang Yahudi mengatakan Allah itu Esa. Tapi mereka tidak mengiktiraf Nabi Muhammad. Itulah mereka, orang Yahudi zaman sekarang tidak dianggap sebagian daripada penganut agama Islam. Kalau mereka ikut waktu zaman Nabi Musa, mereka ikut ajaran Nabi Musa, mereka adalah sebenarnya Islam dari makna yang luas. Tapi sekarang mesti Nabi Muhammad, kalimat syahadah mesti 2, yaitu tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kita mesti mengaku 2, mengikrarkan 2. Kalau satu saja tidak lengkap. Jadi kalau syariat atau syariah ini pada makna pertama ia bermaksud agama Islam. Apabila dikatakan semua nabi mengajar agama yang sama, bermakna semua nabi mengajar agama Islam. Seterusnya yang kedua, makna syariah atau syariat juga ini bermaksud lebih khusus, yaitu undang-undang, law, Islamic law, undang-undang Islam. Apabila makna kedua ini digunakan pakai, yaitu khusus merujuk kepada undang-undang Islam, maka kita akan mendengar dikatakan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa berbeza daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad berbeza dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Adam, berbeza dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Sulaiman, yang berbeza dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Kalau dikatakan begitu pun betul, sebab ia merujuk kepada makna kedua, yaitu undang-undang. Yaitu apabila dikatakan demikian, bahwa masing-masing nabi melaksanakan undang-undang yang berbeza semasa hidup mereka. Saya berikan satu contoh mudah faham. Syariat Nabi Adam. Pada zaman Nabi Adam adalah halal dan sah adik-beradik berkahwin, tetapi secara silam. Maksudnya Nabi Adam, suami istri mereka lahirlah daripada Siti Hawa, lahir kembar, 2 orang anak, lelaki perempuan. Lepas itu nanti lahir lagi kembar, lelaki perempuan. Lelaki ini tidak boleh kawin kembarnya, lelaki ini tidak boleh kawin kembarnya yang perempuan. Tapi boleh kawin, walaupun mereka ini adik-beradik, boleh kawin secara silam. Adik-beradik yang lelaki ini dia boleh kawin dengan adik-beradik dia yang perempuan yang ini. Adik-beradik yang lelaki yang ini boleh kawin dengan ini. Sah. Tapi pada zaman sekarang syariat telah berubah. Jika merujuk syariat ini undang-undang, bukan agama Islam. Agama Islam tetap sama. Syariat berubah, yaitu syariat Nabi Muhammad, adik-beradik tidak boleh bernikah. Mereka adalah mahram. Sekiranya mereka bernikah, adik-beradik adalah pernikahan yang tidak sah. Nah, itulah maksud syariat yang kedua. Dan ada mengatakan pada zaman
kalau kita tengok peninggalan tamadun pada zaman Nabi Sulaiman, istana-istana di zaman dulu banyak terukir macam di pintu masuk besar terukir daripada simen, binatang bentuk singa. Sedangkan Nabi Musa dia Nabi, kenapa kan patung itu kan haram? Kenapa ada ukiran-ukiran patung begitu banyak di zaman Nabi Musa? Ada yang mengatakan syariat Nabi Musa pada zaman itu ukiran-ukiran patung masih belum diharamkan. Masih boleh, istana-istana boleh diukir dengan patung. Di zaman Nabi Sulaiman. Syariatnya berbeza. Waktu itu belum haram. Tapi pada zaman Nabi Muhammad, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, patung-patung, ukiran patung adalah haram. Harap paham dengan penerangan yang ringkas ini, saya coba terangkan dengan istilah mudah paham. Syariat atau syariah ada dua makna. Satu yang bermakna agama Islam, satu ya bermakna lebih khusus undang-undang. Kalau ia dikatakan dia merujuk kepada agama Islam, maka semua Nabi membawa syariat yang sama. Jika ia khusus merujuk kepada undang-undang, setiap Nabi, setiap Rasul itu ada dia membawa ada syariatnya sendiri, ada undang-undangnya sendiri. Nabi Adam, zaman Nabi Adam, adik-beradik boleh berkahwin. Zaman Nabi Musa atau Nabi Muhammad SAW adalah haram adik-beradik berkahwin. Berbeza syariat kalau dari sudut undang-undang. Satu lagi istilah syarak yang kita selalu dengar, hukum syarak. Syarak pula bermaksud juga undang-undang Islam. Maka syarak dan syariat mempunyai maksud yang sama jika ia bermakna undang-undang Islam. Nah, ini kita kena paham. Kita akan teruskan. Oke, adakah pengobatan Islam, istilah pengobatan Islam itu sama atau berbeza dengan ruqyah syariah? Adakah kita pernah terfikir bahwa pengobatan Islam itu samakah dengan ruqyah syariah? Kalau tidak sama, jadi adakah pengobatan Islam itu betul? Kalau sama, kenapa banyak orang mengatakan dia merawat menggunakan pengobatan Islam, tapi menilik nasib, menilik siapa pencuri, sehingga ada orang yang mati akibat kehebatan orang mengaku perawat Islam, menengok dengan kuasa sakti dia, menengok siapa yang mencuri. Jadi samakah? Tidak sama. Untuk menyimpulkan sama ada pengobatan Islam itu sama atau tidak dengan ruqyah syariah, maka kita perlu tahu maksud pengobatan Islam. Ada dua istilah ni, sebutan dia hampir sama tapi ada berbeza sedikit ejaan. Satu, pengobatan Islam. Satu, perubatan Islam. Ada di Malaysia ni ada sebagian orang, sebagian perawat yang mengatakan makna itu sama sahaja. Tapi ada juga yang mengatakan dua perkataan itu tidak sama makna. Pengobatan Islam ada berbeza sedikit maksud dia dengan perubatan Islam. Yang mengatakan ia tidak sama menerangkan bahawa
pengobatan Islam dengan N, bukan dengan R. Pengobatan Islam itu bermaksud rawatan, atau dalam bahasa Inggrisnya treatment, yaitu perbuatan merawat. Jadi kalau pengobatan Islam merawat dengan cara Islam yang diajar dalam Islam. Manakala perubatan Islam pula, perubatan dengan huruf R bermaksud medicine, yaitu makna yang lebih luas. Kenapa saya maklumkan ini? Agar para sahabat sekalian tidaklah terkejut atau tidaklah bingung apabila ada orang cuba memperbetulkan saudara-saudari apabila bercakap atau menaip perubatan Islam yang saudara-saudari merasakan adalah sama dengan pengobatan Islam, tiba-tiba ada orang pergi tegur. Tak betul tuh, salah tuh. Yang betul ada pengobatan Islam. Jadi janganlah kita terus kejut, marah dan sebagainya. Jadi kita tahulah, memang kita tahu ada orang menganggap kedua istilah itu berbeza. Jadi ada orang kata kalaulah merawat dengan cara Islamik, itu istilah yang lebih tepat adalah pengobatan Islam. Namun untuk memudahkan perbincangan, saya menganggap istilah perubatan Islam dan pengobatan Islam mempunyai makna yang sama. Lainlah kalau kita bercakap dengan perawat-perawat yang veteran, bertaraf pensyarah di industri, mungkin kita kena guna istilah yang betul-betul tepat ikut pemahaman mereka. Tapi dengan orang awam, perubatan Islam dan pengobatan Islam adalah sinonim, adalah dianggap sama sahaja. Oke, seterusnya, apa maksud pengobatan Islam? Apa maknanya? Nah, ini kita selalu masyarakat kita masih tidak paham. Dan kadang-kadang orang marah kan, apabila kita tegur. Ada orang bertanya, adakah itu ruqyah syariah? Kita kata, caranya ini mungkin bukan orang marah. Janganlah menghina, jangan memfitnah, jangan mengkritik. Sama-sama juga perawat Islam. Sama-sama juga mengamal pengobatan Islam. Kenapa nih menjatuhkan orang lain? Sebenarnya kita bukan kritik orang tuh, kita bukan benci orang tuh. Orang bertanya kita, tindakan dia, cara-cara dia itu, adakah selaras dengan syariat? Adakah itu digelar ruqyah syariah? Kalau orang ramai peminat nak pergi juga merawat dengan orang-orang tersebut, silakan. Jadi bila nampak perkara-perkara begini muncul, jelaslah bahwa masih ada lagi orang tidak berapa paham apa itu pengobatan Islam. Jadi saya terangkan malam ini kepada saudara-saudari peserta malam ini. Pengobatan Islam ini mempunyai beberapa makna. Makna pertama, ia bermakna umum, yaitu apa-apa rawatan yang menjaga batas-batas syarak. Jika maksud ini dipakai, maka hospital, klinik juga boleh dikatakan rawatan Islam. Asal sahaja ia menjaga batas-batas syarak. Adakan klinik-klinik tertentu yang dia jaga batas-batas syarak. Ada juga dokter perempuan, wanita untuk merawat pesakit wanita. Mereka jaga aurat pesakit.
ada ruangan solat di dalam hospital atau klinik tersebut. Kalau klinik besar, hospital swasta, dia mempunyai ciri-ciri keislaman. Rawatan-rawatan yang digunakan, ubat-ubatan digunakan, kan tidak ada yang mengenai unsur-unsur haram, tidak ada gelatin, tidak ada bahan insulin yang dibuat daripada unsur-unsur khinzir, contohnya. Pengarah-pengarah hospital swasta itu pun juga orang-orang Islam. Jadi itu boleh dikatakan juga rawatan Islam, pengobatan Islam, atau perawatan Islam. Sebab ketuanya Islam, dokter-dokternya Islam, pentadbirannya cara Islami. Nah, jadi itu makna pengobatan atau perawatan Islam yang pertama. Makna kedua pula ialah ia bermakna khusus, yaitu mengobati atau merawat pesakit dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, zikir, dan doa yang bersumberkan daripada hadis Nabi, serta menjaga batas-batas syarak. Ada lagi makna ketiga. Ia bermakna amalan pengobatan yang dilakukan oleh seorang yang beragama Islam. Dia beragama Islam, jadi rawatan Islam lah, pengobatan Islam, sebab dilakukan oleh orang Islam. Nah, mungkin dia baca Quran, dicampur dengan rawatan urut, dicampur dengan rawatan bekam, atau dia campur dengan reiki, tenaga dalam, tapi dia yang merawat beragama Islam, jadi dia namakan rawatan Islam. Jadi itu makna ketiga. Jadi daripada ketiga makna ini, kita boleh dapat simpulkan, sama atau beza pengobatan Islam dengan ruqyah syariah. Jika pengobatan Islam itu adalah dengan maksud kedua yang kita sebut tadi, maka ia adalah sama makna dengan ruqyah syariah. Dalam grup kita, grup Telegram kita, nama grup Telegram kita bukan ruqyah syariah. Nama grup Telegram kita, grup Telegram rawatan Islam. Kita maksudkan rawatan Islam di situ adalah makna kedua, yaitu merawat, yaitu makna yang khusus, yaitu merawat dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, doa-doa daripada hadis Nabi, zikir-zikir yang selaras syarak, dan kita menjaga batas-batas syarak. Kita tidaklah menyentuh perempuan, kalau cakap sama sembarangan, tidak pakai sarung tangan. Kita sentuh wanita di tempat-tempat tertentu saja, seperti kepala, dan pakai sarung tangan tebal, atau menggunakan alat perantara, tidak menyentuh langsung. Kita jaga batas-batas syarak. Maka rawatan Islam itu sama makna dengan ruqyah syariah. Jadi macam grup kita, grup Telegram rawatan Islam, walaupun kita guna perkataan rawatan Islam, dia sama makna dengan ruqyah syariah. Kalau ada orang mempertikaikan, kalau sempat saya uraikan kenapa ada orang mempertikaikan rawatan Islam tapi bukan ruqyah syariah. Kejap kalau ada, mungkin kita akan ada masa, saya akan terangkan. Cuma jangan marah, jangan tersinggung kepada orang yang tidak sependapat dengan saya. Masing-masing peganglah pendapat masing-masing. Kalau dia tidak sependapat dengan saya hormati pendapatnya. Tapi jangan paksa saya terima pendapat. Saya masing-masing kita ada akal pikiran. Kan, jadi kita boleh buat satu keputusan. Kita bukan budak kecil yang perlu dipaksa cara berpikir. Kita ada belajar, kita ada guru-guru kita, jadi kita ada kesimpulan kita sendiri. Oke.
Kita teruskan. Jika penguatan Islam itu dengan maksud ketiga, yaitu rawatan oleh orang Islam, maka pengobatan Islam belum tentu sama makna dengan ruqyah syariah. Jika pengobatan Islam itu menjaga batas-batas syarak, barulah ia sama dengan ruqyah syariah. Namun, jika pengobatan Islam itu dilakukan oleh perawat beragama Islam, tapi sebagian amalannya bercanggah dengan syariat Islam, maka rawatannya itu bukan ruqyah syariah. Walaupun perawat itu mengatakan dia adalah perawat Islam. Memang betul lah, dia beragama Islam, dia perawat yang beragama Islam, dia perawat Islam lah. Tapi kita tidaklah boleh katakan dia ruqyah syariah. Kalau dia merawat, dia baca Quran, dia baca selawat Nabi, dia gunakan juga ilmu Reiki. Dia gunakan juga ilmu yoga dalam rawatan dia. Dia gunakan juga ilmu pukau, hipnotis. Sebab kalau kita gunakan ilmu-ilmu luaran yang bukan bersumber dari Islam, kita kena tes, tapis, cek ia selaras syariatkah atau bercanggah dengan hukum syarak. Dan kalau kita tidak tahu, kita tanyalah orang yang mahir dalam ilmu fiqh untuk menentukan. Tapi sebenarnya kalau kita dah belajar dari sekolah menengah, kita tidak belajar di sekolah pondok, dari sekolah menengah masuk universiti. Sebenarnya kita boleh dah nilai. Kalau kita hati kita ikhlas, kita dah boleh nilai sesuatu itu bercanggah atau tidak. Tak perlu pun kita hafal hadis, kan begitu banyak, beribu-ribu. Kita tidak hafal pun semua hadis beribu-ribu. Kita dah boleh tahu sesuatu itu bercanggah atau tidak. Yang penting itulah, mungkin ada masa akan datang saya akan sambung lagi bagi kuliah berkenaan usul fiqh. Sebab kalau kita faham usul fiqh, akan lebih lagi kita mudah faham untuk menentukan sesuatu itu bercanggah atau tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Oke, kita teruskan. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat berkenaan ini pengobatan Islam. Istilah pengobatan Islam. Ini antara kesimpulan dia. Banyak kesimpulan boleh buat, tapi ini antaranya yaitu daripada penerangan saya tadi, dapatlah kita simpulkan orang yang mengatakan dia mengamalkan pengobatan Islam belum tentu ia mengamalkan ruqyah syariah. Belum tentu rawatannya selaras dengan syariat. Belum tentu rawatannya tidak bercanggah dengan syariat. Kita kena cek dulu, kita kena tapis. Lihat, betulkah tidak bercanggah kalau dia rawatan Islam. Artinya bukan otomatik asal disebut rawatan Islam, pengobatan Islam, memanglah ruqyah syariah. Hanya apabila seseorang itu mengamalkan pengobatan Islam yang selaras syariat, barulah ia dinamakan mengamalkan ruqyah syariah. Saya bagi satu contoh pengobatan Islam yang bukan ruqyah syariah. Yaitu seperti ini. Seseorang itu merawat dengan menggunakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan dia juga mungkin membaca selawat Nabi dan sebagainya, menyanyi nasyid lagi dalam rawatan. Namun dia juga mencampurkan kaidah rawatannya dengan ilmu meminta bantuan jin qadam. Jikalau begitu, percampuran begitu, kalau orang itu nak mengatakan dia perawat Islam, sebab dia beragama Islam kan, silakanlah dia nak katakan dia perawat Islam. Tapi perawat Islam itu
yang cara begitu dia bukanlah mengamalkan ruqyah syar'i. Dan kalau kita tengok ramai itu yang dia punya rawatan ada yang bercanggah dengan syariat, dia sendiri tidak mengaku, dia sendiri tidak menggunakan istilah ruqyah syariah. Dia punya rawatan, dia cuma sebut pengobatan Islam. Tapi kalau di Indonesia beza, mereka suka bomo dukun suka guna nih dia punya rawatan, dia cakap ruqyah syariah. Tapi bila kita tengok kursus yang dia nak bagi atau dia nak buat ruqyah masal, cara-cara rawatan dia itu ganjil macam bercanggah dengan ruqyah syariah. Dalam ilmu ruqyah syariah kan menolak azimat. Kita tidak menggalakkan pesakit menggunakan azimat. Sebab dalam ilmu ruqyah syariah mengatakan azimat adalah haram. Tapi yang orang di Indonesia itu ada kumpulan di Indonesia mengatakan dia merawat tapi dia bagi azimat. Dia kata dia ruqyah syariah. Sebab popular istilah ruqyah syariah itu, jadi mereka ingin pengikut, ingin pesakit mendapatkan rawatan dengan mereka. Jadi itu kesimpulan kita. Rawatan Islam atau pengobatan Islam, jika dia memaksud rawatan yang selaras syariat, tidak bercanggah dengan hukum-hukum syarak, menjaga batas-batas hukum syarak, maka ia sama dengan ruqyah syariah. Tapi kalau sekadar dia kata dia perawatan Islam, sebab dia beragama Islam, tapi ilmu-ilmunya dia campur, amalannya dia campur, belum tentu dia mengamalkan ruqyah syariah. Kalau dia meruqyah, dia juga membekam, itu boleh. Dia sinergi, sebab ruqyah syariah dengan bekam dia boleh digabungkan. Malah Nabi sendiri memang menggalakkan orang berbekam. Tapi kalau dia ruqyah syariah tapi dia campur dengan ilmu reiki, tenaga dalam, ilmu kesaktian, azimat, belum tentu dia ruqyah syariah. Sebab ilmu ruqyah syariah tidak mengajar begitu. Tidak boleh digabungkan. Mana yang dianggap tidak selaras syariat tidak boleh digabungkan dengan rawatan dengan menggunakan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi itu kesimpulan kita berkenaan perkara ini. Terusnya, setelah kita lihat apa itu pengobatan Islam, sekarang kita lihat apa pula ruqyah syariah yang dianggap sah. Ruqyah yang dikatakan itulah ruqyah syariah. Itulah yang selaras syariat. Dia banyak, dia punya kategori, dia punya peraturan-peraturan dia. Itu macam tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram, kulit bersentuh kulit, tidak boleh perawat lelaki, peruqyah lelaki sentuh dada wanita, kecuali pesakit wanita itu adalah istri dia. Tidak boleh lelaki menyentuh perut wanita. Macam semalam itu jin yang merasuk, nanti saya akan cerita ini saya ringkaskan dulu. Jin yang merasuk tu konon ada satu jin tu nak menolong mengeluarkan segala-gala penyakit, segala-gala jin lain. Antara yang dia fokus, dia cakap di perut, dan adik kepada yang pesakit itu pun ada juga perut. Macam seolah nak mereka nak saya sentuh ya perut tu, tapi ruqyah syariat tak boleh sentuh. Ada adik perempuan tu yang saya suruh sentuh, dan adik perempuan tu pun sentuh menggunakan ada sejenis rotan di perut. Bahaya, itulah lebih bagus kalau saya berpendapat lebih bagus berawat ramai-ramai supaya terjaga. Kalau sendiri-sendiri saya bahaya. Terutama orang muda nanti terkena bisikan-bisikan waswasil khannas, bisikan khannas ini, tiba-tiba tu tangan pandai pula menyentuh perut.
Terutama kalau merawat di rumah pesakit. Yang pesakit lain pun walaupun ada bapak dia, ada abang dia ada, dia teruskan sajalah Ustaz, kami yakin dengan Ustaz. Walaupun tindakan itu udah bercanggah dengan syariat, asal nak sembuh. Bahaya tuh. Kadang-kadang pesakit dia kerasukan, jin tuh sengaja dia kasih rasuk pesakit, pesakit tuh lawa, cantik, molek, cute, miut. Tapi peluk pula perawat. Dan dia tak nak lepaskan perawat. Bukan dia pergi tumbuk atau tidak perawat, tapi dia peluk kuat-kuat. Terus perawat jadi hilang fokus. Jadi berhati-hati. Kita perlu ikut syariat. Itulah ruqyah syariah. Saya ada anak murid saya, isap rokok. Saya tidak terus kata, dia sendiri dah tahu rokok itu haram. Paling tidak pun makruh. Dia sendiri dah tahu, dia dah dewasa. Cuma saya bagi contoh teladan yang baik. Saya katakan dulu saya merokok. Waktu saya di universiti, saya merokok. Tapi saya dah berhenti. Bila saya kahwin, saya berhenti. Saya bagi tahu apa sebab saya berhenti. Jadi itu dah. Cuma saya kata kalau merokok, itu nanti dia settle lah. Itu dia rasa dia masih ketagih. Tapi kalau dia merawat, dia mesti ikut syariat. Dia mesti pakai sarung tangan kalau dia merawat wanita. Dia tidak boleh sentuh wanita secara langsung. Ada yang pakai sarung tangan itu tetap tidak boleh. Di dada tidak boleh, di perut, terutama dekat ari-ari tidak boleh. Ada tempat-tempat. Mesti ikut syariat. Walaupun diri bukan seorang ustaz. Saya ingatkan anak-anak murid saya. Ada ramai juga anak murid saya yang lama saya tidak jumpa. Tidak tahu di mana mereka sekarang ini. Mereka pun sama juga, tidak suka dikenali orang. Ramai itu yang orang pun tidak tahu mereka ini pandai meruqyah. Ada itu yang jual burger. Bila saya beritahu saya pergi kedai beli burger, saya kata, dia pandai meruqyah ni. Segan pula dia. Kalau dia nak fokus jual burger je, dia tidak ingin nanti orang panggil dia ke rumah untuk merawat. Sebab dia nak menampung nafkah anak isteri. Dia nak menjual burger. Sebenarnya dia pandai juga tu merawat. Jadi kita tengok, ada 3, dia banyak, tapi ada 3 ni paling basic. Kalau salah satu dari 3 ini tidak ada, memang kita bolehlah dengan yakin mengatakan rawatan itu bukan ruqyah syariah. Dia nak sebut itu pengobatan Islam, terpulanglah dia. Kalau dia orang Islam, sebab karena dia orang Islam, jadi dia kata rawatan Islam lah. Rawatan yang dilakukan oleh orang Islam. Tapi dia bukan ruqyah syariah. Sebab ini ulama kita yang dah buat peraturan ini ada 3. Baru dia paling basic 3. Malah ada lebih lagi. Tapi yang ini dia tidak boleh kurang daripada ini 3. Kalau kurang dia bukan ruqyah syariah. Yaitu pertama, ruqyah. Tapi sebelum itu kita kena paham, ruqyah syariah ialah kita merawat dengan membaca secara kedengaran suara ayat-ayat Al-Quran, zikir dan doa daripada hadis Nabi. Bukan baca bismillah lepas tu tidak dengar apa lagi yang kita baca, atau terus kita bernyanyi-nyanyi nasyid, atau kita baca bismillah saja lepas tu terus hus, atau macam apa, jurus nasur haq. Jurus nasur haq begini kan, begitu. Jadi mesti ada bacaan. Jadi bila kita membaca tu, dia mesti ada 3. Ini batas 3 syarat ini perlu dipenuhi. Pertama, ruqyah hendaklah dengan membaca firman Allah. Bila disebut firman Allah, bermaksudnya ayat-ayat Al-Quran lah. Atau nama-nama Allah. Nama-nama Allah ni kan banyak yang diketahui, 99 yang diajar
Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Banyak nama-namanya. Pokoknya ada 99. Dan gunalah yang itu, yang sudah jelas. Ulama sudah ajar, ada dalam hadis Al-Quran 99. Jangan tiba-tiba ada orang kata, ini asma Allah juga nih. Tapi dalam bahasa Suryani. Bahasa Suryani ini maksudnya bahasa Yahudi. Bahasa Suryani ini adalah bahasa zaman-zaman Nabi Isa, Nabi Musa. Salah satu daripada cabang bahasa Yahudi. Ada lagi bahasa Yahudi yang sebut Aramik. Aramik kalau dengan Suryani ini dikatakan sama lah. Jadi diajarlah kunun, karajin. Ini Asmaul Husna nih. Tapi tidak pernah kita dengar yang 99. Karajin. Dikata ini semua, tapi dalam bahasa Suryani. Jadi itu kamu tidak biasa dengar. Kalau dalam maknanya mungkin kalau dalam bahasa Arab, mungkin nih yang Maha Pengasih. Ar-Rahman. Tapi begini, ada seorang peruqyah juga pernah berhujah. Kita kan agama Islam, ayat Quran kan dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad mengajar kita hadis-hadis Nabi dalam bahasa Arab. Jadi kenapa kita mau baca doa dalam bahasa Suryani? Kenapa tidak dalam bahasa Arab yang diajar oleh Nabi? Kalau Nabi mengajar yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dalam sebutan Arabnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, kenapa kita tidak sebut Ya Rahman, Ya Rahim, atau yang yang maha memiliki kerajaan, Ya Malikul Quddus, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Yang 99 Asmaul Husna tuh yang Nabi ajar. Dalam bahasa Arab, ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis. Lepas itu ulama kumpulkan dan senaraikan. Kenapa kita tidak baca itu? Kenapa mau baca dalam bahasa Suryani? Karajinlah, ada tuh dia punya istilah budu. Kalau cakap Melayu ini terutama di Sabah ini budu ini maknanya bahalul. Takkan konon itu nama Allah juga. Budu itu nama Allah tapi dalam bahasa itulah bukan bahasa Arab, bahasa Suryani. Kenapa tidak dalam bahasa Arab sih? Nabi kita bukan bangsa Yahudi. Nabi kita bukan bangsa Yahudi. Jadi dan sebenarnya betulkah karajin itu budu itu nama Allah? Kalau kita kena tipu, sebenarnya mungkin betul itu bahasa Suryani. Kalau lah betul, bahasa Yahudi klasik. Tapi mungkin itu bukan nama Allah. Itu mungkin nama setan. Salah satu nama jin. Jadi kita menyeru bukan menyeru Allah, berdoa kepada Allah, kita seru nama jin. Jadi lebih bagus kita pilihlah Asmaul Husna yang sudah kita biasa dengar. Hafal itu 99. Sedangkan ada hadis Nabi, apabila siapa yang menghafal 99 Asmaul Husna akan masuk surga. Alhamdulillah. Ini anak-anak kita sih hafal, kan pergi sekolah agama, nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salam, dan seterusnya. Ikutlah anak kita menghafal di sekolah agama, kita pun ikutlah. Sebab memang ada hadis Nabi menggalakkan kita menghafal Asmaul Husna. Dan kita boleh gunakan tuh Asmaul Husna untuk merawat. Kan ada tuh syarat tuh ulama ada bagi tahu, ruqyah hendaklah membaca firman Allah Ta'ala, yaitu ayat Quran. Nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Atau sifat-sifat Allah. Asmaul Husna dengan sifat-sifat Allah ini ada yang bersamaan. Sebab nama-nama Allah ini sebahagiannya adalah menerangkan sifat dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, menerangkan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan ada juga yang sifat-sifat Allah yang lain yang tidak dianggap sebagai namanya, yaitu sifat baqa, sifat wujud, tapi ada yang bersamaan juga dengan namanya.
Asmaul Husna, seperti Al-Alim yang maha mengetahui, sifat Allah yang maha mengetahui, sifat Allah yang tidak tidur dan sentiasa mengurus makhluknya, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi kita boleh berdoa dengan tu, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu. Gunalah yang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, untuk sesuatu itu dianggap ruqyah syariah, ruqyah hendaklah menggunakan bahasa Arab. Jadi kita kenalah belajar, tidaklah belajar bahasa Arab sehingga kita boleh berbual bahasa Arab. Syukur kalau kita boleh berbual bahasa Arab, boleh baca buku bahasa Arab. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh baca ayat Al-Quran, bukan tulisan Rumi saja, transliterasi, tapi kita memang boleh membaca bahasa Arab. Tidak pun suara kita semerdu imam-imam di Mekah dan Madinah, tapi bolehlah kita baca ayat-ayat Quran, kita baca doa-doa yang diajar oleh Nabi, zikir-zikir yang diajar oleh Nabi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita boleh baca. Tapi ada orang macam contohnya mualaf, orang mat saleh, orang putih yang baru masuk Islam, keluarganya pun kerasukan. Jadi kalau belum berapa pandai bahasa Arab, seperti yang senarai nomor 2 itu, boleh juga dalam bahasa lain, boleh juga dalam bahasa Inggris. Kalau seorang Cina Muslim boleh juga baca doa dalam bahasa Cina. Boleh juga kalau orang Jawa dalam bahasa Jawa. Tapi syaratnya mesti difahami makna. Jangan kita baca kitab Jawa kuno, ada bahasa Jawa kuno sana, kita tidak tahu makna hanya karena orang begitu, oh ini jampi mentera bagus nih, memuji-muji Allah. Kita bacalah kerajin-kerajin, budu-budu, makalah. Rupa-rupanya yang kita baca itu maknanya, yang orang tahu makna, rupanya maknanya menyuruh setan, menyuruh jin. Bukannya memuji Allah, tapi menyuruh setan, menyuruh jin. Rupanya itu yang kita sebut itu nama-nama jin. Itulah sebab ulama mengatakan mesti kita fahami makna dia. Kalau mat saleh, orang putih, cakap bahasa Inggris boleh. Orang Cina dia cakap berdoa dalam bahasa Cina boleh. Orang Melayu, bahasa Melayu boleh. Tapi kita orang Melayu, orang Islam, kita dikasih satu doa dalam bahasa Suryani pula. Kalau kita memang pandai bahasa Suryani, tidak apa. Ini kerajin-kerajin, makalah. Betulkah itu menyebut nama Allah? Atau itu sebenarnya menyuruh setan? Itu yang kita kena hati-hati. Itu ulama sudah beritahu. Ruqyah mesti dalam bahasa Arab, sebab Al-Quran itu kan dalam bahasa Arab. Tapi kalau nak tambah juga dengan doa-doa tertentu, boleh dengan bahasa lain tetapi difahami maknanya. Syarat ketiga pula adalah harus diyakini bahawa yang memberikan pengaruh dan kesembuhan bukanlah ruqyah itu dengan sendirinya. Tetapi yang memberi pengaruh adalah izin dan kekuasaan Allah. Syarat yang kedua ini susah sikit kita nak kenal pasti. Sebab dia berada di hati. Hati perawat dan hati pesakit. Kita tidak boleh baca isi hati orang. Jadi kalau syarat ketiga tidak dipenuhi, kurang sempurna lah. Nampaklah juga ada rawatan, tapi kurang sempurna. Yang sempurna ruqyah syariah ini harus kita yakini bukan bacaan salamun qaulam birabbir rahim, bukan bacaan waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Bukan bacaan Allahu nurus samawati wal ard. Itulah yang menjadi power untuk ubat orang untuk halau itu jin.
Bukan. Itu ayat-ayat Quran, firman Allah, ayat-ayat suci. Tapi yang menyembuhkan, yang mengeluarkan itu jin, ataupun jin mati apabila kita baca ayat Quran itu, jin kepanasan dan mati, yang itu semua adalah diakibatkan oleh Allah. Allah lah yang izinkan berlaku demikian. Allah lah yang mengazab jin itu. Kita baca pun ayat kursi 100 kali, kalau Allah tidak izinkan itu jin mati, tidak izinkan itu jin, dia tidak akan mati juga. Sebab mungkin Allah nak takdirkan jin itu masuk Islam. Jadi jangan kita marah, kita baca ayat kursi dah 70 kali, mau dekat sejam dah baca ayat kursi. Senyum-senyum ya jin tuh. Yang merasuk si pesakit tuh. Sakit yang kerasukan itu senyum-senyumnya. Sebab bukan ayat itu yang membunuh. Allah yang berkuasa nak matikan makhluk. Jadi Allah tidak takdirkan dia mati, mungkin ada sebabnya. Mungkin Allah tak nak itu makhluk mati, Allah nak makhluk itu mendapat hidayah. Macam semalam nanti kalau ada masa saya boleh cerita, alhamdulillah banyak jin-jin masuk Islam. Sama ada mereka berbohong itu tidak penting. Kalau mereka betul masuk Islam, lepas tu mereka dengar nasihat saya, mereka mendakwah di alam mereka, saya dapat pahala membawa jin itu masuk Islam yang beberapa ekor semalam, dan mereka bila berdakwah lagi, ada lagi jin-jin masuk Islam di alam mereka, saya dapat pahala juga. Kalau mereka berbohong, mereka kata mereka masuk Islam, tapi tidak. Nanti minggu depan pesakit itu datang lagi ke masjid Bukit Padang. Sama ada saya ada waktu itu atau tidak ada, dibaca, lepas itu mereka muncul kesakitan. Dia ruqyah lagi. Mungkin satu peringkat mereka kalau degil dia tidak keluar, asik berlaku, akan mati. Akan terazab. Waktu itu mereka tidak alasan, keluarga yang jin yang mati itu tidak ada alasan untuk membalas dendam. Sebab mereka telah dibagi peluang, tapi degil. Kalau dalam bahasa Sabah, tubal. Nah, jadi begitu cara dia, pendekatannya. Jadi yang ketiga ini maksud dia adalah kita percaya Allah yang menyembuhkan dan bukan perawat yang menyembuhkan. Kita biasa kan lihat di video ada perawat mencabar jin tuh bawa belawan. Tengok mata saya tentang, nah tertunduk orang yang kerasukan tuh, baru kau tahu siapa saya. Tengok, tak berani ya pandang mata saya. Lepas tu ada jin pula mencabar. Saya jin pendekar panglima, mari berlawan. Oh, marilah kita berlawan, mari. Mari berlawan. Oh, terus kita tengok tuh pesakit kerasukan tuh guling-guling. Baru dia tahu siapa saya. Dia ada langgar dah prinsip ketiga, rukun ketiga. Dia rasa dia yang menjurus itu, yang terpelanting terguling. Jin tuh berlakon saya tuh. Dialah yang menyembuhkan, yang menghalau, yang menyakitkan jin. Sebenarnya bukan. Dalam ilmu ruqyah syariah, yang menyakitkan, mengazab adalah Allah. Kalau kita baca ayat kursi 100 kali pun, kalau Allah tidak izinkan, tidak mengazab jin itu, tidak menjadikan jin itu terbakar, sebab Allah nak jadikan jin itu mendapat hidayah, tidak akan mati juga jin itu. Itu yang kita kena faham. Bukan kita yang kuat. Allah yang maha kuat. Itulah jin jarang yang dapat psycho saya kalau hal-hal mencabar-cabar nih. Sebab saya terus terang saya kata saya lemah. Kamu pergi berdiri di tepi saya, jentik pipi saya pun saya kesakitan. Saya tak nampak kamu. Tapi saya ada Allah. Saya akan berdoa kepada Allah untuk azab kamu. Untuk menyiksa kamu. Kalau kamu menzalimi saudara saya yang sakit sekarang nih, saudara seagama. Lepas tu jin hilang dia punya psikologi, duduk diam-diam, bincang bagus-bagus. Keluar. Nak masuk Islam silakan, mari saya ajak masuk Islam. Kalau tak nak masuk Islam, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tapi kamu jin tetap juga kena keluar. Itu cara dia berdakwah kepada jin yang merasuk. Jadi juga makna kepada yang ketiga ni juga kita percaya seperti yang saya cakap tadi,
Bukan bacaan itu semata-mata yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Bukan bacaan ayat kursi itu yang mengazab jin itu, tapi Allah yang mengazab jin tersebut. Kalau kita baca ayat Quran jin itu mati, bukan kita yang membunuh itu jin. Allah yang mentakdirkan sampai dah ajal jin itu. Jadi kalau muncul mak bapak jin itu marah-marah nak balas dendam, muncul pula merasuk pesakit, dia kata malah, saya senang dia, saya beritahu. Saya baca ayat Quran, bukan saya yang bunuh dia. Saya tak dapat bunuh, dia di alam gaib. Itu kamu tanya Allah lah. Allah nak cabut nyawa dia. Nak takdirkan dia mati hari itu waktu saya baca Al-Quran. Itu Allah yang tentukan, bukan saya. Saya mana ada kuasa, bukan saya nampak, saya boleh cekik jin tu untuk dia mati. Jadi ini 3 syarat yang perlu ada. Tanpa 3 syarat ini bukanlah ruqyah syariah yang sempurna. Contohnya orang baca makalah kerajin budu tidak ada dalam Al-Quran, itu pun bukan nama Allah, itu pun bukan sifat Allah, dan itu pun bukan bahasa Arab, itu bahasa lain dan kita tidak tahu maknanya. Jelas, ya bukan ruqyah syariah. Tak perlu tanya saya, tak perlu tanya Coach Kamarul Azli. Sendiri boleh buat kesimpulan orang yang cakap baca begitu bukanlah peruqyah syariah. Paham, harap-harap paham, sendiri boleh nilai. Oke, seterusnya kita ada dekat penutup juga nih. Ada lagi istilah yang kita perlu paham dan saya cuma ringkaskan pada malam ini, yaitu dasar ilmu ruqyah syariah ini terdiri daripada gabungan tauqifi dan tajribi. Dan perkara ini jadi pergaduhan antara peruqyah. Sebenarnya dia dua-dua ada. Ilmu ruqyah syariah ini adalah juga tauqifi. Apa makna tauqifi? Yaitu ilmu tersebut adalah bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Memang semua ilmu Islam ini bersumber Al-Quran dan hadis. Ilmu fiqh bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ilmu akidah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Takkanlah bersumber daripada kitab Injil. Takkanlah bersumber dari kitab Taurat. Yang zaman sekarang, Taurat zaman dulu, Zabur zaman dulu yang belum diubah suai, memang itu dari Allah. Takkanlah kita punya ilmu ini daripada kitab Mahabharata, kitab Buddha yang dirujuk dalam ilmu Reiki. Itu jadi kita punya rujukan. Tidak, kita punya rujukan utama adalah Al-Quran dan hadis. Itu yang disebutkan tauqifi, yang telah ada Al-Quran. Nabi pernah baca 3 qul, hembuskan nafas ke tapak tangannya dan sapu badan dia. Itu tauqifi, ada hadis Nabi ajar. Cuma dalam Islam ini juga, ilmu ruqyah ini juga tajribi. Sebab penyakit berkembang. Macam-macam orang kena penyakit. Orang kena sakit COVID dan sebagainya. Jadi ada tuh berdasarkan pengalaman juga. Bila kita merawat satu pesakit itu begini berlaku. Kita rawat pesakit ini begini berlaku. Kita daripada pengalaman kita boleh buat beberapa kesimpulan. Jadi ruqyah syariah juga adalah tajribi, adalah ilmu yang diperolehi daripada pemerhatian dan pengalaman. Contohnya mandi air ruqyah yang dicampur daun bidara. Dari hadis Nabi setakat ini tidak ada dijumpai hadis Nabi menyuruh merawat sihir dengan mandi air bidara. Memang ada hadis Nabi tentang daun bidara, tapi untuk konteks yang berbeza, yaitu untuk orang membersihkan, yang wanita datang haid untuk membersihkan dirinya menggunakan air yang bercampur bidara. Contohnya, dia tidak ada yang khusus bahwa daun bidara ini untuk merawat sihir. Yang ini diajar oleh seorang alim ulama di zaman tabi'in. Dia yang ajar. Jadi itu tajribi berdasarkan pengalaman, pemerhatian, uji kaji. Macam ubat kan, ubat dibuat di makmal, diuji kaji, obat di
sesuai untuk sakit sel semak, sesuai untuk sakit kepala, sesuai untuk sakit virus COVID contohnya. Untuk merawat itu dibuatlah di makmal. Jadi ilmu ruqyah syariah juga adalah tajribi. Jadi dia adalah ruqyah syariah adalah gabungan tauqifi dan tajribi. Yang penting kita ingat, jangan terlebih-lebih tajribi atau tajribiyah. Kita kena ingat, ruqyah syariah boleh dalam bentuk tajribi atau tajribiyah, namun perlu diingat, apa-apa kesimpulan yang kita buat daripada pengalaman, itu hendaklah tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Kalau bercanggah, tidak boleh atas alasan tajribi, benda ni boleh dibuat. Azimat ni berkesan lah. Saya selalu buat azimat, kasih orang buat pakai, berkesan orang baik. Tak boleh terus hanya dengan alasan tajribiyah, pengalaman, dikatakan betul. Karena lihat hadis Nabi, adakah Nabi melarang? Jadi dia tertakluk juga dengan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh bercanggah. Perkara kedua yang perlu diingat, apa-apa kita simpulkan. Contoh, saya bagi saya punya pendapat berdasarkan pengalaman saya. Pendapat itu, kalau berdasarkan tajribiyah, boleh betul, boleh juga salah. Dia tidak boleh dijadikan peraturan umum. Saya tidak boleh berdasarkan pengalaman saya, saya kata, kalau kita baca Allahumma nurus samawati wal ard, semua jin akan dengar itu akan dapat hidayah dan mau masuk Islam. Walaupun pengalaman saya, kalau saya baca itu, jin itu terus dia kata, saya nampak cahaya, dia terus terasa betapa indahnya Islam, dia masuk Islam. Orang lain baca itu 100 kali, 1000 kali pun tetap juga itu jin berdegil. Jadi pendapat saya sekadar pendapat, mungkin betul, mungkin juga salah. Saya bukan nabi yang maksum. Jadi begitu. Kalau daripada tajribiyah, orang bagi pendapat, kita boleh terima, boleh tolak. Dan orang yang bagi pendapat itu jangan pula tersinggung. Itu pendapat dia, mungkin atau pendapat guru dia. Kalau orang tidak terima, itu bukan dari Al-Quran dan hadis. Silakan kalau orang tidak mau terima. Jangan tersinggung. Sebab tajrib yang akan diutamakan apa-apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Pendapat itu pendapat pribadi kita. Berkesan untuk kita, tapi belum tentu berkesan untuk orang lain. Orang lain boleh coba. Mungkin insya Allah malam ini saya bagi ijazah ayat 35 surah An-Nur, surah ke-24, Allahu nurus samawati wal ard. Tapi janganlah apabila tuan-tuan, puan-puan membaca, tidak berlaku seperti apa yang saya baca. Yang penting belajarlah mengaji Al-Quran, perbaikilah tajwid. Sebab ini berdasarkan pengalaman, bukanlah suatu yang pasti. Yang pasti adalah Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu pasti, betul. Itu firman Allah, betul. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kebengkokan sedikit pun dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam firman Allah. Jadi ini kita kena ingat. Mungkin kita punya ini pun akan tidak lama lagi akan selesai. Oke, kita boleh simpulkan kenapa penting memahami perbezaan dan persamaan pengobatan Islam ini dengan ruqyah syariah. Antaranya apabila seseorang itu, bila kita telah belajarlah ini kan kuliah ini, jadi apabila kita jumpa seseorang itu mengaku dia perawat Islam, maka belum tentu ia merawat dengan ruqyah syariah. Kita perhatikan, kita ada ilmu kan, kita belajar, kita kuliah tiap minggu, kita perhatikan pesakit dan masyarakat perlu memerhatikan dan menilai adakah amalan orang tersebut selaras syariat, yaitu tidak bercanggah dengan syariat Islam. Apabila amalannya tidak bercanggah dengan syariat Islam, barulah orang tersebut dikatakan merawat dengan ruqyah syariah. Jadi kita belajar ini untuk kita boleh menilai sendiri tanpa perlu sikit-sikit tanya Coach Kamar Razli, sikit-sikit tanya
sinar ruqyah. Dan kami bagi jawapan, tak percaya pula, tersinggung pula. So, ada lagi satu ustaz tu cakap yang berbeza dengan pendapat kami. Ustaz tu cakap boleh guna azimat, tak salah, tak haram pun. Jadi kalau boleh guna, contohnya hati itu suka betul azimat, silakanlah ikutlah pendapat ustaz tu. Apa tanya kami? Yang kami ni ajar cara menilai. Kita patut bila dapat ilmu dah sendiri boleh nilai. Kecuali yang advance level tu kita pun tak pasti macam mana nak menilai. Yang benda berulang kali, benda-benda basic ni sendiri boleh nilai. Kalau masih tak boleh nilai, datang kuliah tiap-tiap minggu, ikuti kuliah sehingga tahu dan faham. Nah, itu pentingnya menuntut ilmu. Jadi itulah antara kepentingannya kenapa kita mengikuti kuliah malam ini, kenapa kita perlu tahu perbezaan dan persamaan pengobatan Islam dengan ruqyah syar'iyyah. Maka kita sampai kepada penutup, dan mungkin selepas penutup ini saya teruslah baca untuk bagi ijazah, apa itu kita serahkan kepada Coach Kamarul untuk sesi seterusnya. Oke, penutupnya setelah kita belajar asas-asas ilmu ruqyah syar'iyyah, adalah penting kita mendalami ilmu asas tersebut dan memahami istilah-istilah yang digunakan dalam ruqyah syar'iyyah agar kita sendiri boleh bolehlah tentukan dan bezakan apa yang dikatakan pengobatan Islam, rawatan Islam itu sama ada ia juga ruqyah syariah atau dia bukan ruqyah syariah. Jadi saya akan tutup slide ini dan saya terus bagi ijazah, dan ayat ini panjang tapi saya akan ajar ayat yang pendek saja. Jadi saya rasa kalau siapa yang sempat tengok di handphone di mana, bolehlah buka ayat 35 surah ke-24. Surah An-Nur. Untuk saya ijazahkan. Saya baca 3 kali, masing-masing ikut, lepas tu saya katakan saya ijazahkan, lepas tu yang lain di tempat masing-masing cakap saya terima ijazahnya atau qabil tu. Saya tutup dulu slide ini. Saya akan tutup. Oke, saya akan baca. Ayat ini agak panjang, tapi saya baca yang pendek deh sahaja. Nanti mungkin dalam sesi soal jawab saya boleh terangkanlah apa di mana yang sesuai kita bacalah ayat ini. Itu ayatnya Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang pangkalnya saja, saya tidak baca yang keseluruhan, yang pangkalnya pun sudah mencukupi, kita baca berulang kali. Jadi saya akan baca pertama saya baca dulu, lepas itu dengar, lepas itu baru kita baca 3 kali, baru saya katakan ijazahkan. Oke, saya baca pertama kali untuk dengar dan sebelum ikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Yang maksudnya Allah itu pemberi cahaya ke seluruh langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Oke, sekarang kita akan baca 3 kali masing-masing di tempat masing-masing. Ikut saya baca 3 kali, lepas itu saya akan katakan ijazahkan dan masing-masing katakan saya terima ijazahnya atau qabil tu. Ya, kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Maka dengan ini saya ijazahkan ayat 35 daripada surah ke-24, yaitu surah An-Nur, kepada semua yang hadir pada malam ini, yang bolehlah dibaca ayat tersebut untuk tujuan ruqyah. Semoga ia bermanfaat dunia dan akhirat. Di dunia kita boleh baca untuk merawat orang, dan di akhirat semoga dengan bacaan-bacaan ayat Quran ini kita mendapat pahala, menambah pahala kita di akhirat kelak. Jadi dengan itu sahaja saya akan
Semoga bermanfaat semua. Dan kalau nak tahu nanti lebih lanjut, mungkin dalam soal jawab ataupun nanti di grup Telegram, kalau nak tahu lagi tentang ayat tu macam mana nak baca untuk situasi. Jadi dengan ini saya serahkan kepada sahabat saya, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar atas pengisian kuliah pada malam ni, dan juga terima kasih dan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah untuk pengijazahan ayat ruqyah tersebut. Okey, Alhamdulillah. Okey, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Sinar tadi, kami para perawat hanya akan memberi penerangan, memberi penjelasan mana kaedah yang syar'i, mana kaedah yang tidak menepati syariat. Saya personally memang tidak akan petik mana-mana pusat rawatan ini kaedah mereka tidak betul, kaedah mereka tidak menepati syariat, kerana kalau kita pin atau memetik mana-mana pusat rawatan, ianya akan membawa kepada pintu perpecahan yang lebih besar. So biasanya saya akan memberikan guideline dan panduan, petikan-petikan nota, petikan-petikan fatwa, petikan-petikan rujukan yang boleh kita membaca, dan daripada petikan-petikan nota, penulisan-penulisan artikel tu bersama dengan dalil-dalil ataupun hujah-hujah tu, kita sebagai orang awam, sebagai pesakit, sebagai perawat, kita sendiri kena menilai mana kaedah yang mengikut syariat, mana kaedah yang tidak menepati syariat. Kenapa saya kata macam tu? Saya personally, saya bukanlah seorang yang perfect. Saya pun bukan ahli majlis fatwa dan sebagainya. So saya not in the position, the right position untuk mengatakan kaedah ini syirik, kaedah ini mengarut dan sebagainya. So itu kerja-kerja majlis agama, pejabat-pejabat mufti dan sebagainya. Okay. So kita buka kepada sesi soal jawab. So yang mana yang ada soalan boleh type soalan ataupun boleh bertanyakan soalan secara langsung juga boleh. InsyaAllah boleh type soalan di ruangan komen ataupun boleh raise hand, kemudian terus bercakap secara langsung, insyaAllah. Soalan-soalan boleh berkisarkan dengan tajuk-tajuk hari ini ataupun juga boleh tajuk-tajuk lain yang berkenaan dengan ruqyah juga pun boleh, tak ada masalah. Okey. Jika ada soalan boleh bertanyakan soalan. Coach, sementara menunggu orang bertanya atau menaip soalan, mungkin saya boleh berkongsi sedikit pengalaman saya semalam. Seronok, mungkin tidak dapat cerita semua, tapi ada mungkin bagi yang berjinak-jinak dalam dunia rawatan ni, mungkin boleh ambil iktibar lah. Jadi saya berkongsi. Alhamdulillah, Ustaz Sinar. Okey, semalam. Nurus samawati wal ardh. Jadi semalam ni, memang saya rasa Allah dah takdirkan, mungkin sahabat kita ni ada dalam grup, dia dah selalu berdoa. Dia ni kena sakit gangguan jin yang agak teruk, mungkin dari jin saka. Dia dah hantar saya video dia rakam. Isteri dia lah saya rasa rakam. Dia masih boleh kontrol, ya, bila benda tu masukkan dia masih sedar, dia tidak kerasukan sepenuhnya. Jadi dalam video tu, yang biasa saya nampak sebenarnya, jin tu muncul, merasuk, dia kata dia paling kuat, dia cabar, perawat semua tak boleh kalahkan dia. Dia marah dengan tu yang badan yang dia merasuk, dia marah dengan isteri dia yang dalam video mula-mula saya. Jadi saudara ni lagilah kuat. Dia ada pergi rawatan, cuma rawatan dia bercampur-campur. Ada dia rawatan ruqyah, ada juga rawatan Islam, tapi sebenarnya bukan ruqyah syariah. Baru dia sedar kemarin tu, dia semalam tu dia. Jadi saya, dan dia ni adalah kategori seperti yang pesakit lain yang apabila di nak pergi ruqyah syariah, macam ada saya alangan, ada saya ada urusan lain lah, nanti sajalah. Samawati wal ardh. Jadi
ada dia, tapi kalau nak pergi berubat dengan perawat Islam yang sebenarnya bomoh, cepat pula, tak ada halangan pula, boleh pergi. Jadi mungkin dia ada berdoa, selalu berdoa, Allah dah makbulkan doa dia. Allah, dia baru juga masuk dalam grup kita ni, Telegram Rawatan Islam. Lepas tu dia baca, Allah beri, mungkin dia doa dia dah dimakbulkan. Jadi macam satu Allah takdirkan, semalam saya nak pergi ke masjid tu, dan dia ada lagi cerita lagi sedikit, ada bertanya. Terus saya kata, pergilah. Malam ni pun, semalam tu kan, saya pun akan ke masjid tu. Jadi saya akan ada. Jadi dia pun pergi. Allahu nurus samawati wal ardh. Dengan sahabat dia tu, dia pergi naik motor, sedangkan tempat dia ni jauh daripada masjid tu. Kalau diumpamakan di Semenanjung tu seperti seumpama lebih kurang lah, tidak tepat mungkin dari Nilai mungkin Negeri Sembilan ke KL kah begitu. Jauh lah, berpuluh-puluh kilometer lah. Jadi dia, lepas tu dia datang dan saya dah tahu, saya dah bagi tahu lah yang sahabat saya ni yang merawat saya di situ, Ustaz Ridwan. Saya kata memang berpotensi kerasukan lah. Jadi ada juga yang lain datang, ada lagi wanita, ada lagi ni datang yang bersama dengan suami, bersama dengan adik. Jadi apa Ustaz Ridwan tu saya suka dia, sebab saya suka dengar. Kalau Ustaz Ridwan ni dia akan tazkirah dulu, tazkiyatun nafs. Jadi dia cerita tentang ni, jangan rasa marah dengan ibu walaupun mungkin itu adalah saka keturunan. Lepas tu itu dia pun terharu lah, sakit tu kan. Dan waktu tu dia nak merasuk lah, tapi kena kontrol. Ustaz Ridwan tu tegur, bila dah start baca ruqyah, muncullah jin tu dan hilanglah yang kehebatan dia, yang asyik mengadu kesakitan. Tiba-tiba yang ada pesakit wanita ni pun satu kerasukan, dia pesakit tu dia pergi kutuk pula yang jin merasuk yang pesakit lelaki. Pembohong tu dia kata dalam hati saya, ya kau kata pembohong, kau jin yang masuk, bukan kau pembohong, bukan kau zalim masuk. Lepas tu berlakulah yang jin wanita ni konon menyuruh yang adik dia untuk tekan-tekan dengan ada ranting tu kan, tekan untuk mengeluarkanlah bisa-bisa. Kononnya sihir, dia kata sihir, tapi saya pun tidak percaya. Sihir dia kata. Sebab dia itu siapa pula yang kononnya tu cuba membantu, dia itu siapa? Yang jin merasuk tu. Jadi saya ambil lah yang ranting-ranting tu, saya pukul-pukul. Ustaz Ridwan minta saya pukul-pukul belakang sambil saya baca. Saya tiap baca lah sebab Ustaz Ridwan dah baca kuat. Tapi lepas tu jin bawa saya bercerita. Saya ajak dia masuk Islam. Dia kata, apa itu Islam? Kamu bukan Islam? Bukan. Lepas tu sudah keluar jin tu, muncul lagi jin. Kau datang balik? Oh bukan, saya jin lain lagi. Banyak jin di tubuh dia. Saya ajak lagi masuk Islam. Kata, apa itu Islam? Kamu agama apa? Nasrani. Dia kata, Kristian. Saya ajak masuk Islam, dia ikut, setuju lah masuk Islam. Dengan pelat dia tu, tidak lancar dia mengucap. Lepas tu dia kata tanpa banyak, saya kata, terus datanglah bos dia, saya nak bos dia pergi dengan apa saja. Terus muncullah satu, dia kata dia ketua lah. Tapi dia kata ada lagi ketua lebih tinggi dari dia. Dia kata di luar. Kalau orang Sabah kata bertapuk-tapuk, dia bersembunyi di luar sana. Saya kata itu bukan ketua. Kalau penakut tuh, kalau ketua berani, itu penakut. Saya kata saya main psikologi lah dengan jin yang merasuk. Kamu yang ketua sebenar. Jadi kamu masuk Islam, mula-mula dia berdegil juga. Jadi saya berdoa, saya kata, ya Allah tunjukkanlah bahwa agama Islam ni agama yang benar, tunjuklah kecantikan Islam. Lepas tu saya bacalah Allahu nurus samawati wal ardh berulang kali dan baca doa, ya Allah bagikanlah hidayah, tunjuklah kebenaran Islam. Lepas tu dia kata dia nampak cahaya. Dia nampak cahaya, terus dia kata, lepas tu dia senyum, dia kata dia nak masuk Islam. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Lepas tu saya kata jangan lagi tinggal dalam diri pesakit tu. Saya berdoa kepada Allah agar, kerana kamu dah masuk Islam, agar Allah menghadiahkan kamu rumah.
Dan ada yang kata dia takut dengan yang jin di luar tu yang akan membalas. Dia katakan yang ketua jin itulah yang mengatasi sihir kan. Bila mengatasi sihir ada ketua tu menjaga. Dia tidak akan masuk ke tubuh pesakit sebab dia takut kesakitan bila kita baca ayat kursi. Jadi dia akan datang orang dia. Saya kata, kamu pindahlah ke perkampungan jin muslim. Apa itu dia kata? Jin muslim di mana tu? Saya kata saya pun mana tahu. Bukan saya boleh nampak, tapi saya berdoa kepada Allah agar kamu nampak di mana perkampungan jin muslim dan Allah bagi kamu rumah. Jadi saya bacalah Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard dan qul huwallahu ahad dan diselang-seling dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, jin ini dah masuk Islam, sekiranya dia jujur, berikan dia rumah, tunjukkanlah dia perkampungan jin muslim. Jin-jin Islam itulah yang akan yang melindungi mereka daripada diganggu oleh kalau ada jin-jin yang jahat, yang ketua jin yang sebenarnya mereka jadi buruh paksa. Jadi itu dia kata, dia nampak satu rumah bercahaya. Saya kata mungkin itulah rumah kau. Dan dia nampak macam satu perkampungan ada jin-jin ni macam jin muslim lah. Saya kata pergilah. Sama ada dia berbohong atau tidak saya pun tak tahulah. Kalau dia tak muncul lagi minggu-minggu depan mungkin betul lah. Kalau dia muncul lagi mungkin dia berbohong saya lah. Jadi saya suruh dia keluar. Lepas tu muncul yang terakhir tu yang ketua dia tu, saya bawa mengucap 2 kalimah syahadah. Saya kata kau bawa sekali semua kau punya pengikut nanti dan kau bawa mereka masuk Islam. Dia setuju. Lepas tu dia kata dia keluar, dia kononnya dia bercakap dengan pengikut dia keluar. Lepas saja dia keluar, yang pesakit perempuan tu sedar. Saya nak pukul-pukul belakang dia, kata dia dah sedar diri dia sekarang. Jadi itulah ringkasan dia. Lucu sebab dua jin bersoal jawab, bergaduh dan mengeluarkan kata-kata yang lucu. Jadi itu sekadar, itulah saya nasihatkan siapa orang-orang muda yang minat ruqyah syariah, pergilah tengok orang meruqyah yang secara live di depan mata. Kalau nak ceritakan semula panjang, tengok sendiri. Akan lagi menambah minat dan menambah keberanian, tidak lagi takut untuk merawat. Jadi itu saya daripada saya, sebab saya dah nampak ada soalan-soalan, saya serahkan majlis ini kembali kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, untuk soalan pertama, bagaimana cara dan bila masa nak guna ayat 35 surah An-Nur ni, saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk jawab dahulu. Secara ringkas saja Ustaz Sinar sebab masa dah pukul 11. Okey. Okey, ringkasan kita baca ruqyah seperti baca yang 20 kelompok ayat tu. Lepas tu pesakit kerasukan, dan kalau kita rasa kita boleh berdakwah dengan pesakit tu. Soalan yang daripada intelek kreatif dulu Ustaz Sinar. Yang mana? Dia kata nak guna tu kan 35 macam mana? Kan? Ya. Jadi cara dia guna dia begitulah. Kita berdakwah, kalau kita tak akan dapat berdakwah nak ajar dia rukun iman, rukun Islam. Jadi kita berdakwah dengan ringkasnya, kata Islam tu indah. Lepas tu kita baca ayat ni ulang-ulang. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah bagi hidayah kepada jin tu. InsyaAllah kalau jin tu, ada kadang-kadang dia kata dia nampak cahaya dan dia kata dia nampaklah kebenaran Islam tu, dia nak masuk Islam. Sama ada dia berbohong atau tidak, itu bukan. Dia bohong lah. Kalau dia betul, Alhamdulillah kita dapat bawa satu makhluk masuk Islam lah. Jadi begitu cara dia. Dia boleh guna untuk berdakwah. Sebab kita nak ajar rukun Islam, rukun iman, tak panjang tu. Jadi itu cara dia, antara dia. Okey, saya serahkan semula kepada Coach untuk soalan seterusnya. Okey, untuk soalan kedua, Assalamualaikum. Bagaimanakah pandangan Coach dan Ustaz Sinar? Anda kata saya mewajibkan diri baca ayat ruqyah lebih dari 20 kelompok. Ianya lebih kurang 40-50 ayat. Dengan niat lebih banyak ayat ruqyah dibaca, maka mengharapkan lebih banyak rahmat yang Allah kurniakan. Jangka masa keseluruhan ambil masa lebih kurang 1 jam ke atas. Namun baca semua atau tidak bergantung kepada situasi dan keadaan. Sebab ni, sebab tu saya kata saya tak akan sesekali mengatakan mewajibkan. Terpulang pada perawat atas masa, ketika dan kesesuaian. Kita sebagai perawat kena membuat pertimbangan. Kalau tanya saya personally, saya memang akan menambah beberapa ayat. Tapi kalau tanya saya duration masa untuk satu-satu sesi rawatan, saya hanya akan ambil masa 30 ke 40 minit. Kalau 45 minit ke sejam tu pun dah consider maksimum.
Ini saya, ini personal saya. Sebab 1 jam tu consider maksimum dah saya. Sebab biasanya setiap malam saya akan ada 2 atau 3 sesi rawatan. So saya tak akan boleh ambil slot yang panjang sebab nanti contohnya kalau slot pukul 9, memang pukul 10 saya akan habiskan slot saya sebab pada pukul 10 nanti akan ada slot pesakit lain pula dan berkemungkinan nanti pukul 11 ada slot pesakit lain pula. So maksudnya kalau tanya saya personally, saya tidak akan baca terlalu lama sampai lebih daripada 1 jam. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita baca terlampau lama juga, saya bimbang juga pesakit tidak memberi tumpuan, mengantuk, hilang khusyuk terhadap ayat ruqyah. So, sebab tu saya kata ini bergantung kepada kemahiran dan perguruan masing-masing. Kalau cara saya sambil meruqyah, sambil tepuk, sambil picit, sambil ketuk, insya-Allah pesakit tidak akan mengantuk. Tapi jika terlalu lama sangat, personally juga sekali lagi saya kata mungkin pesakit akan hilang tumpuan akibat terlalu lama dan sebagainya. So terpulang pada keadaan. Terpulang pada keadaan ini benar-benar bagi saya tak ada jawapan yang boleh saya bagi secara spesifik sebab dia berbeza-beza mengikut atas situasi dan semasa lah. Okay, Ustaz Sinar ada nak tambah? Okey coach, saya ada tambah sedikit. Ini adalah sambungan daripada jawapan coach yang saya setuju. Dia ada 2 atau 3 poin. Pertama, ada prinsip yang diberikan oleh seorang ulama dan juga seorang peruqyah di orang Arab. Dia kata kalau pesakit itu untuk pemulaan, macam itu pesakit pun baru kita kenal, itu pesakit baru pertama kali rawat, jangan panjang, pendek-pendek saja. Sebab ayat Quran ini panjang kah pendek, dia tetap ayat Quran ini ada rahmat, ada berkah. Tidak semestinya panjang baru dapat rahmat. Jadi pendek-pendek saja. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, pendek-pendek untuk pemulaan yang baru berkenal. Itu tujuannya seperti yang Coach Kamar sudah cakap, untuk menghilangkan kebosanan, terlalu lama, keboringan dan pesakit dan keluarga pesakit, terutama keluarga pesakit yang menunggu. Lainlah kalau buat di rumah mereka. Kalau di tempat kita. Jadi itu poin pertama. Poin kedua, seperti yang Coach Kamar cakap, dia bergantung keadaan. Memang ada peruqyah dia karena keadaan tidak mengizinkan untuk baca panjang. Tapi ada peruqyah kalau dia meruqyah istri dia sampai 2-3 jam pun, sebab memang di rumah sendiri istri dia ruqyah, ataupun yang dia ada macam peruqyah di Indonesia tu, dia ada pernah cerita dia meruqyah ada satu sekolah tu istri dia baca surah Al-Baqarah penuh. Jadi dia tengok kesimpulan dia tengok keadaan. Dia tidak ada satu formula as, tapi yang formula umum dia kalau pertama kali orang tu kita baru pertama kali jumpa dengan kita, kata ada satu perawat sini tu dari Tanah Arab, janganlah terlalu panjang. Kalau dah biasa dia kenal selalu beruqyah, mungkin lepas tu panjang-panjang lebih panjang pun boleh. Jadi itu tambahan jawapan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Sedikit lagi tambahan, kalau personal pendapat saya, kaedah saya, biasanya paling kurang saya mesti akan baca lebih kurang 15 minit, paling kurang, paling cepat pun 15 minit, dan biasanya saya akan tamat lebih kurang dalam 35 minit ataupun 40 minit. Ini apa yang saya biasa praktikkan lah. Cuma saya nak kata, sebab kadang-kadang sesi rawatan ni dia tak semestinya formal. Kadang-kadang kebetulan kita pergi ziarah mana-mana, mungkin sesi rawatan tu sekadar buat air jampi. Mungkin 5 minit atau 10 minit pun sudah memadai. So sebab tu bagi saya ini tak ada jawapan yang betul-betul bergantung atas pada situasi, masa dan keadaan. Kalau tanya saya, kalau setakat nak buat air jampi mungkin 10 minit pun dah cukup, 5 minit pun dah cukup. Tapi kalau sesi ruqyah yang kerasukan tak henti-henti pun, kalau kerasukan tak henti-henti pun, biasanya saya akan tetap tamatkan untuk dalam tempoh 1 jam saja. So perkara ni saya memang menjelaskan kepada anak murid saya, terutama yang belajar minggu lepas, hari Ahad yang lepas. So ini bergantung atas perguruan masing-masing lah juga saya nak cakap pun. Tak boleh nak cakap, kadang-kadang lain guru, lain teknik dia. Mungkin lebih banyak susunan ayat dia. Kalau saya dengan Ustaz Sinar, 20 kelompok ni lah ayat yang paling basic sebagai silibus nak belajar.
Tapi pada masa yang sama, saya sendiri pun personally ada beberapa lagi ayat-ayat lain yang saya tambah dan selit-selitkan selain daripada 20 ayat. So terpulang, tepuk dada, nilaikan sendiri masa dan ketika dan situasi itu. Okey, untuk soalan yang kedua, soalan seterusnya, adakah perawat boleh membaca ayat Al-Quran dan dia juga membaca selawat dan berkhasidah memuji Nabi Muhammad SAW untuk merawat? Membaca selawat, silakan. Saya juga bersetuju. Saya sepanjang sesi rawatan biasanya pembukaan saya memang buka dengan selawat munjiat sebagai salah satu zikir dalam pembukaan silibus saya. Dan sebagai penutup pula biasanya saya akan membacakan selawat syifa, selawat takfiridiyah, ataupun kadang-kadang saya juga tambah selawat fatih. Itu antara selawat-selawat yang memang saya sendiri personally amalkan. Kalau khasidah, saya pendapat peribadi saya tak sesuai lah, sebab khasidah ni lebih kepada puji-pujian ataupun lagu lah, dia ibarat lagu kita. Tak tahulah terpulang atas masing-masing. Ini juga atas keguruan masing-masing. Kalau saya tak amalkan khasidah untuk dalam proses rawatan. Selawat silakan. Selawat pun tidaklah selawat untuk berlagu-lagu ataupun dialunkan dengan cara lagu. Kalau selawat saya baca straightforward saja. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. So maksudnya saya baca dalam keadaan tone atau intonasi yang biasa sahaja. Ini sopi saya lah, cara saya terpulang. Okay, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, selain menggunakan ayat Quran, perawat menggunakan keris, bunga, telur dan sebagainya dalam rawatan. Kalau dia kata tu menggunakan daripada ilmu orang lama. Okay. Ilmu orang lama ni perlulah kita selidik dan teliti. Ilmu orang lama tidak semestinya menepati syariat. Kebanyakan ilmu-ilmu orang lama ni dicedok daripada kitab-kitab yang pelik-pelik. Kitab Tajul Muluk, kitab Pati Rahsia, kitab Mujarabat, kitab-kitab yang kebanyakannya bercampur-campur antara ilmu yang hak dan juga ilmu yang batil. So sebab tu saya kata tengok atas dia tu sendiri. Kalau dia menggunakan kaedah rawatan ruqyah syariah yang mengikut Al-Quran dan Sunnah ataupun ijma' ulama', saya rasa belum ada lagi saya jumpa mana-mana ulama', mana-mana tok guru yang menggunakan kaedah ruqyah Al-Quran dan Sunnah yang menggunakan keris-keris, bunga, telur dan sebagainya. Okay, so hatta setakat yang saya memang tahu, Darul Syifa, Darul Salam, Ustaz Sarhan, Ustaz Samsuri, ramai lagi yang mana yang kita jadikan sebagai rujukan, mereka juga tidak pernah menggunakan keris, bunga, telur. So saya memilih kaedah yang sepenuhnya kaedah ruqyah yang berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran dan juga rujukan-rujukan ulama'. So kalau mereka kata ilmu tu dari orang lama, tolong rujuk dulu. Orang lama tu kitab dia mana? Kalau tak ada kitab, main cedok-cedok saja, saya bimbang. Saya tidak kata ianya syirik, tapi saya memilih. Saya berhak membuat pilihan, saya memilih Al-Quran dan Sunnah. Itu jawapan saya. So kalau tuan tetap nak gunakan kaedah keris, kalau sumber rujukan tu jelas, silakan. Mungkin saya tak dapat kitab tu, jadi saya tak boleh nak merujuk pada kaedah tersebut. Okey, Ustaz Sinar mungkin boleh tambah. Minta segerakan sikit, masa dah pukul 11:07. Okey, terima kasih Coach. Saya jawab dulu yang bahagian kedua tu, iaitu baca Al-Quran, guna keris, bunga, telur dan sebagainya dalam rawatan. Begini, orang tu dah bagi tahu kalau itu diambil daripada ilmu orang lama. So bermakna dia bukan daripada ruqyah syariah, bukan daripada ilmu ruqyah syariah, bukan daripada Al-Quran diambil dan bukan daripada hadis Nabi. Jadi kalau kita guna itu perkataan itu, kita boleh berkatakan itu bukan ruqyah syariah. Cuma kita kena sedikit kena paham. Saya paham tapi yang lain. Keris, bunga, telur dan sebagainya. Ruqyah syariah memang tidak ada ajar untuk guna keris. Tapi bukanlah tidak boleh guna pisau. Contohnya kita nak potong limau purut, nak perah di air ruqyah, kita guna pisau boleh. Ataupun waktu tu
tak ada pisau, ada keris. Kita potong dengan keris tu limau untuk ni, boleh. Jangan dengan, yang penting jangan mensyaratkan bahwa wajib pakai keris. Tidak boleh pakai pisau nak potong limau, contohnya. Yang bunga ni, kalau kita kata herba, tidak boleh kita bilang langsung kata langsung tak boleh, sebab macam ada juga diajar mandi bidara, daun bidara. Tapi kena tengok cara mandi air bunga itu macam mana. Sebab ada, kalau orang berpengalaman dia tahu tuh yang sebenarnya cara itu ada melibatkan jin. Yang telur tuh tengok kadang majoritinya Ruqyah Syariah tidak mengajarlah menggunakan telur. Ada juga boleh telur itu direbus dan dibagi makan lah yang datang tuh sebagai ini hidangan untuk kita makan. Yang soalan pertama itu pula tentang baca Al-Quran, itu jelas. Baca selawat pun memang jelas boleh baca selawat. Qasidah ni lebih kurang macam nasyid. Saya sama dengan Coach Kamarul. Kenapa kita nak baca? Kalau kita nak nasyid, memuji Nabi atau baca qasidah, ada dia punya platform, ada dia punya masa, iaitu waktu menyambut Maulidur Rasul. Tapi kalau untuk rawatan, tidak ada diajar dalam Ruqyah Syariah bahwa bernasyid ke berqasidah memuji Nabi akan sesuai untuk merawat orang yang sakit. Begitu. Jadi itu saya ringkaskan. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Tambahan balik juga untuk soalan pertama pasal ayat ruqyah, selawat dan qasidah. Setakat yang pernah saya ikut daurah bersama Syekh Abu Bara, daurah bersama Dr. Sa'ad Sa'id, kuliah bersama Ustaz Nuruddin, kuliah bersama Ustaz Eri, kuliah bersama tim-tim rehab hati, kesemuanya tak pernah lagi menggabungkan qasidah dalam sesi ruqyah. Qasidah saya tak salah, qasidah macam misalnya tadi sebelum memulakan kelas, saya juga memasangkan qasidah. Antara qasidah yang saya suka, bagaimana mungkin ku puji qasidah tu. Tapi qasidah ni lebih kepada nak bagi mood tenang dan sebagainya, itu boleh. Tapi bukanlah sesi rawatan. Sebelum sesi rawatan dia nak dengar qasidah dulu 5 minit, 10 minit, nak bagi jiwa dia tenteram, nak bagi jiwa dia tenang, silakan. Tapi dalam proses rawatan tu sendiri cukup Al-Quran, baca Al-Quran, selawat dan juga zikir-zikir. Ini pendapat pribadi saya lah. Tapi kalau nak tanya baca qasidah, bukanlah sesuatu benda yang syirik. Cuma tidak sesuai. Tidak sesuai. Itu sahaja. Okey. Sama juga tadi, tambah sikit untuk soalan kedua. Setakat nak guna bunga, kalau sebagai herba, tak ada masalah. Mandi bunga, tak salah pun nak mandi bunga. Misalnya nak mandi bunga tu sebagai herba. Bila kita mandi bunga tu, memang khasiat bunga tu larut di dalam air yang akan membuka pori-pori kulit dan sebagainya, akan memberikan keceriaan kepada kulit dan sebagainya. Tak ada masalah. Benda yang sama juga saya perjelaskan dalam kelas saya Ahad lepas, penggunaan limau misalnya. Penggunaan limau tu tak bersalah dalam keadaan adakah menggunakan limau jadi syirik. Dia bergantung pada kaedahnya. Kalau limau tu saya gunakan untuk picit-picit, kemudian dibelah, diminum air limau, campuran limau dan mandi dengan campuran limau, maka kita mengambil khasiat herba, minum dan mandi, maka tak menjadi masalah. Tapi kalau limau tu kemudian diambil, dijampi, kemudian dipaku limau di pintu, dipaku limau pada tingkap, ataupun limau diletak bawah bantal, kononnya jin tak akan boleh ganggu, maka limau yang tadi asalnya menjadi halal juga telah berubah menjadi tangkal dan kepada syirik. So dia bukan soal limau, soal bunga, bergantung kepada penggunaan herba tersebut. Garam pun sama juga. Garam digunakan untuk pesakit minum, dicampur dalam air untuk mandi. Tapi kalau garam tu dibungkus, dijadikan bungkusan, diletak di dalam dashboard kereta, diletak bawah bantal, kononnya jin tak akan masuk, maka itu dah berubah dari segi kaedah dan teknik dia. So kita kena perhalusi teknik dan kaedah tu. Adakah bersesuaian dengan khasiat dia, maka kita boleh pakai. Okay.
So saya rasa itu saja untuk hari ini. Masa sudah lewat, dah masuk pukul 11 suku malam. InsyaAllah saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup sebelum saya tutup majlis. Terima kasih Coach dan terima kasih kepada peserta yang hadir. Semoga apa yang kami sampaikan ini semakin faham, peserta-peserta terutama yang istiqamah hadir semakin faham, dan saya doakan terutama peserta-peserta muda 20-an, 30-an yang berminat dalam dunia ini, tidak pun jadi peruqyah profesional buka klinik, tapi semakin jadi berpengalaman meruqyah, nanti boleh ruqyah anak, adik, bapa, sepupu, dan lebih faham. Dan apabila selalu ikuti kuliah online ini setiap minggu, nanti bila ada berpeluang dapat hadir kuliah bersemuka, dapat pergi daurah Syekh Abu Al-Bara, akan lebih mudah faham. Sebab dah benda-benda basic ni yang kami sampaikan setiap minggu ni dah tahu dah faham dah. Jadi bila disampaikan lagi di daurah, satu masa dapat peluang, akan lebih cepat tangkap. Itu kelebihan dia. Jadi semoga istiqamah yang lain dan panggil-panggillah saudara mara yang lain untuk hadir supaya mereka faham dan dapat menilai. Jadi kalau mereka tiba-tiba ada nak pergi jumpa bomo, bila mereka ikut kuliah dah tahu dalam kuliah mengatakan mungkin ini macam ini ciri-ciri bomo. Jadi mereka tidak akan pergi. Daripada kita berdebat dengan mereka tapi mereka tidak paham, berbanding dengan mereka hadir sini dapat ilmu. Jadi itu saja daripada saya ucapkan terima kasih, dan sekali juga saya seperti biasa saya mohon maaf sekiranya saya ada terkasar bahasa, tersasul kata, mohon maafkan. Dan saya doakan semoga para peserta hari ini, malam ini, dan juga yang istiqamah hadir, mungkin hari ini tidak dapat hadir, agar Allah jadikan lebih faham ilmu ruqyah ini dan lebih berkemahiran masa-masa akan datang untuk merawat diri sendiri dan merawat keluarga sendiri dan juga sahabat andai. Itu saya daripada saya. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan saya dengan ini serahkan semula majlis ini kepada sahabat saya Coach Kamarul. Silakan Coach. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Alhamdulillah kita dah sampai penghujung kuliah. So sekali lagi saya ingatkan bahawa kuliah kita pada hari ini adalah kuliah secara percuma, namun kami sangatlah mengalu-alukan sumbangan ikhlas hati kepada ahli panel. InsyaAllah seperti yang saya mengharapkan sebelum ni, tak perlu banyak. Kalau boleh sumbangkan setiap kelas RM5, RM10, RM10 seorang pun dah cukup dah untuk kami sebagai imbuhan untuk menyediakan slide dan sebagainya. Okay. Sebenarnya untuk bagi komitmen masa ni sebenarnya suatu perkara yang sukar. Kalau nak diikutkan, malam ni saya juga agak mengantuk dan keletihan. Kebetulan Ustaz Sinar pula kata dia slot dia macam panjang. So memang Alhamdulillah saya bagi Ustaz Sinar slot yang lebih panjang lah. Okay, Alhamdulillah yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami berdua. Teruskan menuntut ilmu. Jangan rasa jemu, jangan rasa bosan menuntut ilmu. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan untuk tajuk-tajuk yang lain. Okay, saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, Alhamdulillah sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan, dah boleh untuk live group. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.